Dalam video kali ni, kita nak review game-game yang telah berjalan dalam EPL pada minggu ni. Assalamualaikum dan selamat datang ke Kepala Bola Studio. So, hari ni kita nak review sikit lah game-game yang telah berjalan. Tapi aku sempat nak review game top-top lah. Kira game-game yang berkaitan dengan tim-tim besar lah. Game West Ham dengan Brighton aku tak sempat tengok. Tapi West Ham ni permulaan yang buruk untuk mereka lah kan. Kalah 3 kali, 0 poin dalam masa 3 perlawanan. Manchester United yang tak main game pun tiba-tiba naik satu anak tangga. Tapi tak tahulah satu anak tangga tu tahan sampai bila. Mungkin saat game tu jatuh balik dalam nombor 20 kot kan. Tak tahulah macam mana kan. Dan Brighton pun memulakan musim ni dengan sangat baik. 3 perlawanan dapat 7 poin. Memang sangat bagus mat. Dan Nottingham Forest hampir-hampir saja menang dengan Everton. Dan skuad Everton yang bagi aku kurang solid dalam musim ni, mereka ni berjaya juga mengikat Nottingham Forest 1-1. So kita nak sembang pasal game Arsenal lawan dengan Bournemouth, Tottenham Hotspur lawan Wolverhampton, Chelsea lawan Leeds United dan juga Manchester City lawan Newcastle United. Kita ada Oil Clasico yang baru. Tema pasal Spurs dan juga Wolves dulu. Dalam game ni kita dapat nampak Conte masih lagi menerapkan formasi yang sama dan menurunkan Perisic di bahagian kiri dan juga Emerson di bahagian kanan. Dan juga Kulusevski dan juga Son menjadi backup untuk Harry Kane. Dan untuk Wolverhampton kita dapat nampak kemasukan player baru mereka, iaitu Matheus Nunes, iaitu pembelian termahal mereka. Bagi aku dalam game ni memang dia main alright jugalah kan, walaupun dia kalah 1-0. Dan Wolverhampton telah memacak dua striker utama mereka, iaitu Daniel Podence dan juga Gonzalo Guedes. Gonzalo Guedes ni dulu adalah bekas rising star dekat PSG dulu, tapi fail betul main dekat ni lah, Wolves lah. Tapi okey jugalah dia ni kan. So bila game bermula kan, Spurs mereka cuba terapkan cara permainan mereka, iaitu parking bus. Dan mereka ni cuba kawal position, dan bila mereka dapat bola, mereka cuba cepatkan transition untuk ke atas untuk buat counter attack. Dan Wolverhampton pun mereka main lebih kurang jugalah, sama macam tu juga, main counter attack juga. Tapi Wolverhampton ni mereka lebih mengawal position. So waktu first half kita dapat nampak lah kan, Spurs ni agak buntu jugalah kan. Dalam separuh masa pertama hampir saja Spurs tak ada attempt langsung, walaupun mereka ni banyak juga counter attack. Aku dapat nampak masalah Spurs bila nak counter attack dalam game ni adalah transition mereka yang agak slow lah. Sebab Spurs selalu buat counter attack di bahagian kiri dan kanan tau. Maksudnya mereka ni akan serang di bahagian kiri dan juga kanan. Yang duduk di bahagian kanan dan kiri tu adalah Emerson dan juga Perisic lah. Bagi aku dalam game ni Perisic okey, tapi Emerson ni agak kurang sikit lah. Emerson ni walaupun tackling dia bagus kan, tapi dia ni lebih kurang nampak macam orang Bisaka, tapi colour rambut lebih kurang macam tu je. Sebab tackling dia tak clear sangat mat. Transisi lambat. Patutnya kalau nak counter attack dengan cepat kan, Han tak payah nak tengok orang dah kan. Sebelum Han dapat bola tu Han dah tahu dah nak passing kat siapa. Ni bila dapat bola baru nak cari kawan nak passing. So memang lambat lah transition nak counter attack. So telah membuatkan serangan counter attack Spurs ni selalu saja digagalkan oleh pemain-pemain Wolves. Dan tabik lah untuk midfield Wolves kan, memang betul-betul disiplin dalam game ni. Pemain macam Ruben Neves, pemain macam Joao Martinho, dua pemain ni lah selalu mengagalkan serangan Spurs. Dan Ryan Aït-Nouri ni di bahagian kiri mereka, ada waktu tu Kulusevski ada kat situ dan Emerson ada kat situ. Memang susah gila Spurs nak masuk belah tu, sebab Aït-Nouri ni memang betul-betul cemerlang dekat situ. Dan nak masuk bahagian Son pula, Son dalam game ni agak tenggelam sikit lah bagi aku kan. Walaupun aku ni salah seorang peminat Son kan, tapi nampak dia agak tenggelam sikit lah mat. Dia macam tak ada punca sikit dalam game ni. Sebab gerakan-gerakan dia banyak kali dipatahkan oleh player-player Wolves. Bila Spurs kena serang, Wolves ni mereka naik sebagai satu unit. Tapi Ruben Neves dan juga Joao Martinho mereka ni berjaga-jaga kalau Spurs buat counter attack, dan mereka ni lah yang selalu naik turun ke bawah. Dan tabik juga kepada Daniel Podence dan juga Gonzalo Guedes. Mereka dua ni memang rajin untuk turun tolong defense sekali. Walaupun mereka ni bermain sebagai striker, tapi mereka ni ditugaskan juga untuk merampas bola bila mereka ni kena serang. So itulah yang membuatkan Spurs ni susah sangat nak masuk dalam pertahanan Wolves ni. Dan hampir-hampir lah, banyak kali jugalah Wolves ni nak score gol. Banyak kali juga chance dalam game ni. Dan aku rasa dalam game ni paling kurang Wolves ni mereka layak untuk dapat draw dalam game ni. Sebab performa mereka sungguh-sungguh baik dalam game ni kan. Lagi-lagi Matheus Nunes, kedatangan pemain baru mereka ni nampak tajam. Hampir tak silap aku 2 kali hampir skor gol. Tapi sayang amat tak tepat kan. Matheus Nunes dalam game ni dia tunjukkan kualiti dah lah kan. Walaupun baru saja main dalam tim Wolves ni, walaupun baru saja join, tiba-tiba dapat main kan, dapat perform pula, okey lah kan. Tapi sayang lah mat, Wolves ni mereka ada masalah sikit lah kan. Walaupun dalam game ni mereka boleh buat 20 shot mat. 20 shot. Tim Wolves ni lawan Spurs, mereka lawan dengan Spurs, mereka boleh buat 20 shot. Tapi 3 saja on target mat. Kira memang mereka ni ada banyak chance, tapi selalu saja gagal disebabkan target yang tak tepat. Dan dalam first half ni kita dapat nampak lah Spurs memang mati akal gila nak masuk Wolves ni macam mana kan. Sebab bagi aku rasa Antonio Conte ni aku rasa dia kena carilah seorang right back lagi kan, right wing back yang lagi berkualiti daripada Emerson. Walaupun Emerson ni adalah seorang pemain baik kan, bila kawan ni main perform, dia perform. Bila tak perform, teruk amat. Tapi dalam game semalam aku rasa dia macam kurang sikit lah. Bagi aku lah dia agak kurang sikit kan. Sebab aku rasa kalau Antonio Conte dia dapat seorang right wing back yang betul-betul laju, yang betul-betul padu, yang boleh buat speed larian dengan sangat bagus, aku rasa Spurs ni memang unbeatable gila lah kan. Dan player yang aku rasa tu macam mungkin Adama Traore lah dekat Wolverhampton kan. Mungkin kalau Spurs nak try dapatkan Adama Traore, memang mantap amat. Kawan tu pun main kemarin kan, laju mat, pakai baby oil lah kan. Aku rasa tak ada ke baby oil company nak sponsor dia kan.
Boleh buat nama mat. Kita masuk topik lain. Dan dalam game ni kalau hampa nampak waktu first half kan, Kulusevski dengan Son ni kan, depa ni banyak main dekat tengah tau. Depa ni banyak support Harry Kane. So itulah yang membuatkan serangan Spurs ni selalu digagalkan. Disebabkan pemain yang jalankan serangan di bahagian sayap tu adalah Emerson dan juga Perisic saja. Manakala Kulusevski dan juga Son ni beraksi sebagai support Kane. Tapi second half Antonio Conte dia twist sikit taktik dia. Dia lebatkan Kulusevski di bahagian kanan dan dia masukkan Son sebagai partner Kane. Kita dapat nampak lah second half ni Kane dan juga Son mereka beraksi sebagai dua striker dan juga Kulusevski ni dia beraksi sebagai right wing. Anda dapat nampak waktu second half kan, Kulusevski dia banyak sangat bergerak di bahagian kanan. Berbanding waktu first half lah, first half dia banyak bergerak dekat bahagian tengah. Dan waktu second half barulah kita nampak kan serangan Spurs ni berjalan dengan sangat lancar dan bertubi-tubi serangan mereka ke kubu Wolves. Walaupun waktu first half mereka dapat satu attempt saja. Tapi lepas habis perlawanan mereka berjaya buat 11 shot dan 4 on target. Kira memang second half ni memang bertubi-tubi lah serangan mereka pick up Wolves ni. Dan hasil jaringan dia adalah jaringan Harry Kane lah kan. Top scorer all time untuk satu kelab iaitu 185 gol. Meminta sejauh Aguero, tak mustahil lah nanti kan one day dia akan potong rekod Alan Shearer walaupun lagi jauh lah kan, lagi 265 gol lagi. Tapi tak mustahil lama untuk Harry Kane ni. Dan aku dapat nampak satu masalah Spurs iaitu Spurs mereka tak ada midfield yang kreatif. Midfield seperti Rodrigo Bentancur dan juga Højbjerg kan, mereka ni tak cukup kreatif untuk buat penetrate pass bila Wolves ni mereka buat parking bus kan. Hambalah kalau Spurs satu mereka ambil Eriksen ke, mereka ambil siapa-siapa yang kreatif kan, aku rasa Spurs akan lagi lancak lah musim ni. Tapi itulah, transfer masih lagi belum tamat. Aku rasa Spurs akan try jugalah dapatkan seorang midfield yang kreatif kan. Tapi Eriksen tu mereka tak try dapatkan pula, tak tahu lah siapa kan. Dan kemasukan Richarlison pun kawan tu padu juga mat, hampir-hampir skor gol juga tu. Nasib baik tak skor gol kan. So tu lah, Spurs menang 1-0 dengan Wolverhampton. Kita tengok pula Arsenal lawan Bournemouth. Arsenal mat 3 game 3 menang 9 gol 9 point. Arsenal memang lain macam musim ni. Tapi yang tak hangat tak musim lepas kan. Hangat tak musim lepas kan. 3 kali game awal, 3 semua kalah. Semua kena belasah. Kalah dengan Brentford, kalah dengan MC. Satu lagi tim aku tak ingat lah kalah dengan siapa kan. Musim lepas aku ingat lagi waktu tu Arsenal mengalami kekalahan 3 kali berturut-turut. Macam lebih kurang MU lah kan. MU nampak macam nak 3 kali dah ni sebab nak lawan Liverpool. Aku ingat lagi musim lepas aku simpati dekat fan-fan Arsenal. Aku tengok channel fan-fan depa kan. Aku support lah, aku bagi komen lah. Aku bagi komen bertabah lah kan. Bertabah lah apa semua. Tapi lah kali bila MU kena mat, mereka teruk. Fan-fan Arsenal memang kojak lah ni. Fan-fan Arsenal lah ni kira memang mereka tengok bawah lah. Mereka tengok macam gayat tu. Aku macam, simpati sikit kat kami kan. Macam kami simpati kat Paul. Aku rasa season lepas MU punya fan pun teruk juga terus fan Arsenal kan. Tapi aku aku tak terus fan Arsenal. Aku support fan Arsenal kan. Tapi lah kali bila kena bantai, MU kena bantai, Arsenal teruk lagi teruk. Aku macam aku lepas ni kalau Arsenal jatuh aku teruk kau. Kita balas balik lah. Tapi Arsenal dalam season ni kan, walaupun season masih lagi berjalan, walaupun masih lagi baru kan, kita dapat nampak lah Arsenal ni adalah antara dark horse, kuda hitam yang mungkin akan menang EPL. Tapi memang agak susah lah kan. Tapi walaupun agak susah, tak mustahil kalau mereka ni konsisten menang dengan kelab-kelab kecil. Dan kalau mereka berhadapan dengan kelab-kelab besar, mereka dapatkan walaupun 1 point ataupun menang dalam game tu dah cukup baik lah untuk mereka. Dan dalam game ni kan, Arsenal telah menurunkan barisan terbaik mereka. Arteta masih lagi dengan formasi 4-2-3-1 dia, di mana William Saliba dan juga Gabriel Magalhaes beraksi sebagai centre back, Ben White macam biasalah main sebagai right back, dan juga Zinchenko beraksi sebagai left back. Thomas Partey dan juga Granit Xhaka beraksi sebagai double pivot. Macam biasalah attacking trio depa, iaitu trio midfield depa depan ialah Martin Odegaard, Gabriel Martinelli dan juga Bukayo Saka. Dan striker tengah Arsenal dalam game ni adalah Gabriel Jesus. Dan bermakna kan selepas depa dikalahkan oleh Manchester City dalam perlawanan lepas kan, mestilah depa turun dalam perlawanan ini untuk sekurang-kurangnya seri ataupun menang. Tapi susah lemak lawan dengan prime Arsenal lah ni kan. So bermakna pun depa cuba main sit deep dan juga main counter attack, dan depa cuba nak control possession. Tapi Arsenal dalam game ni memang OP mat. Dan aku dapat nampak Gabriel Jesus ni adalah the missing puzzle untuk Mikel Arteta. Sebab keberadaan Gabriel Jesus dalam tim Arsenal memang betul-betul function mat. Walaupun kawan ni tak skor gol, tapi dribbling dia tu telah membuka ruang untuk kawan-kawan dia untuk bergerak ke atas. Dan Gabriel Jesus ni memang cukup lincah mat, cukup rajin untuk buat pressing, cukup lincah untuk buat gerakan-gerakan serangan. So memang mantap je lah Gabriel Jesus ni kan. Dah lah dapat daripada rival, lepas tu perform pula dekat Arsenal kan. 3 assist dia telah buat 3 game. Dan Martin Odegaard pun telah menjadikan 2 gol dalam game ni. Kira baik lah dia ni kan. Gol pertama tu keeper save dah, lepas tu biar kat dia skor. Gol kedua tu dia ambil daripada Jesus, patutnya Jesus yang shoot bola tu kan. Tapi waktu second goal tu ada jugalah kontroversi mengatakan yang gol tu offside kan. Tapi bila tengok VAR lagi onside. Dan aku pun rasa kita nampak macam offside disebabkan angle kamera tu yang membuatkan Ben White tentu macam offside. Itulah macam kita nampak offside kan, tapi sebenarnya onside. Dan Arsenal bila leading 2-0 dalam game ni, mereka teruskan dominate the game dan bermain dengan sangat bagus dalam game ni. Masuk second half pun tetap performa mereka sama, 14 shot dan juga 6 shot on target. Dan aku nak highlight seorang player ni lah yang mesti hampa tahu lah, seperti William Saliba. Dah ada chance sendiri mat.
Fan-fan dah start chance nama dia dah. Memang padu dia ni. Dia ni memang dah lah muda lagi. Tu nampak tenang bila pegang bola kan. Ketenangan dia tu nampak di atas padang. Dan ketenangan tu lah yang membuatkan dia ni boleh buat 100% pass accuracy dalam game ni. 76 pass, 76 sukses. Dan skor 1 gol pula dalam game ni. Memang mantap mat. Aku syok tengok reaction Zinchenko bila Saliba skor gol tu. Kira macam gol padu teruk. Kawan tu pun tak percaya Saliba boleh skor gol. So bila Arsenal bermula dengan sangat baik dan depa pun dah gayat dah dekat table kan. 9 poin dalam 3 game. Dan lepas ni depa ni ada kemungkinan untuk dapatkan lagi 3 poin dan 3 poin lagi. Sebab lepas ni depa hanya berlawan dengan Fulham saja. Tapi kita kena ingat Fulham ni depa berjaya ikat Liverpool dan depa akan berhadapan dengan Aston Villa sebelum depa dapat kemenangan percuma berhadapan dengan Manchester United. Dah. Tu tak tahu lagi lah kan. Tapi itulah 2 peluang mudah depa akan berhadapi, iaitu Fulham dan juga Aston Villa sebelum depa dijadualkan berhadapan dengan Manchester United. Tu pun nampak tough sikit lah kan untuk depa. Tak tahulah tough ke tidak kan, nanti kita tengok macam mana kan. Okey, kita masuk Chelsea lawan Leeds pula. Perlawanan Chelsea lawan Leeds United ni menyaksikan dua-dua tim ni main dengan high tempo, main dengan high pressing. Tapi beza dia, Chelsea depa pressing sampai ke keeper, maksudnya depa pressing sampai ke sudah. Manakala Leicester City depa hanya pressing dekat bahagian defense saja. Bila bola dekat goalkeeper ataupun di dalam kotak penalti, depa ni tak pergi press bola langsung. Dan bagi aku awal-awal ni kita dapat nampak perjalanan game ni boleh dikatakan seimbang dan Chelsea ni lebih unggul lah kan, walaupun Leeds United pun ada beberapa kali buat serangan juga. Tapi Chelsea ni aku dah perasan kan ketumpulan serangan depa sebab depa letak Kai Havertz dan juga Sterling dekat depan, dan aku rasa Sterling dan juga Kai Havertz ni depa ni bukanlah penyudah yang sempurna. Dan aku rasa Chelsea ni kena usaha jugalah untuk dapatkan Aubameyang kan, sebab kita dapat nampak tumpul sangat mat. Ada banyak cross-cross yang terjadi tapi gagal dimanfaatkan oleh penjerang depa. Dan Sterling pun telah berjaya menjadikan gol pada minit ke-15 tapi offside pula mat. Offside trap defend Leeds United memang mantap mat. Sterling pun termakan. Kalau tidak Chelsea lead 1-0 lah kan. So bila game berjalan dengan seimbang kan, tiba-tiba dengan tak semena-mena Edward Mendy ni menyatakan kehadirannya dalam perlawanan tersebut. Edward Mendy ni elok-elok je kan orang bagi bola dekat dia kan, dia nak buat fancy pula mat. Dia nak cuba buat oleh mat. Berani betul lah. Dia ingat dia new ke apa mat. Aku tak tahu lah mat, lala kali makan sendiri. Dan aku perasan attacking midfielder Leeds United ni iaitu Aaronson ni memang selalu ditugaskan untuk buat high pressing gila kan. Tapi kuasa Mendy pun dia tak expect Aaronson akan pressing sampai ke dia, sebab selalu Leeds United dia akan pressing sampai ke defense saja. Tapi tiba-tiba Aaronson main dekat Mendy membuatkan kawan dia terkejut. Dan lala kali jadilah Edward Mendy kepada Edward Mendy gear. Itulah dia jadi macam De Gea lah mat. Dan start Mendy buat kesilapan tu lah. Mental play Chelsea ni start jatuh, tapi mereka ni still cool lagi. Tapi yang masalahnya adalah play Leeds United mula mendapat momentum. Itulah yang menjadi masalah. Lagi-lagi mereka main dekat tempat sendiri pula. Dan dalam game ni aku dapat nampak lah, mungkin lah ni bagi pandangan aku lah kan, aku nampak Chelsea ni macam merindui kelebat Mateo Kovacic. Sebab Mateo Kovacic ni lah yang selalu buat line breaking pass ataupun buat gerakan-gerakan untuk ke depan. Sebab kita dapat nampak bahagian midfield dan juga bahagian serangan Chelsea selalu terputui. Dan pressing Leeds United ni bukan kaleng-kaleng mat. Aku rasa lagi hardcore lagi daripada zaman Marcelo Bielsa dulu. Anda dapat nampak setiap kali play Chelsea pegang bola, seorang play Chelsea dapat bola, mereka akan bentukkan satu triangle dekat pemain tu. Maksudnya setiap kali seorang play Chelsea dapat bola, tak kira lah dekat mana, akan ada 3 player yang keliling dia, membuatkan play Chelsea sangat susah nak pegang bola mat. So bila macam tu kan, memang gerakan-gerakan Chelsea selalu saja terputui dan akhirnya Chelsea terpaksa buat serangan di bahagian sayap saja sebab di bahagian tengah memang tak dapat masuk mat. Tapi buat serangan di bahagian sayap ni boleh dikatakan menjadi jugalah kan mak Cucurella crossing dengan baik, vision dia boleh katakan okey jugalah dalam game ni kan. Dan Reece James pun terpaksa melebar ke kiri sangat walaupun dia ni selalu main dekat tengah sikit disebabkan memang tak ada ruang. Memang compact gila bahagian midfield Leeds United, memang tamsak gila lah dekat midfield Leeds United. Dan kira nak memarahkan lagi keadaan, memarahkan ke memparahkan, kira menerukkan lagi lah keadaan Chelsea ni kan. Tiba-tiba Leeds United dapat free kick luar kotak penalti dan berjaya dijadikan oleh Rodrigo 2-0 mat. Baiklah hang bolos 2-0 dekat tempat lawan, dekat tempat depa sendiri, mestilah hang ni down sikit kan. Dan aku tetap nak bagi pujian dekat Kalidou Koulibaly dan juga Thiago Silva, walaupun mereka ni dibolosi sampai 3 gol dan Kalidou Koulibaly kena kad merah dalam game ni. Tapi bagi aku performa mereka ni memang cukup mantap. Cuma disebabkan bila bola terlepas daripada Koulibaly ataupun bukan berada di kawasan Thiago Silva ataupun Koulibaly, player-player lain selalu ball watching membuatkan bola tu senang sangat masuk dalam kotak penalti. Anda dapat nampak bila banyak kali bola main dekat kawasan Koulibaly ataupun Thiago Silva, memang player league tak dapat lepas langsung mat. Tapi bila masuk dekat bahagian lain, di bahagian yang tak ada Koulibaly ataupun Thiago Silva,
membuatkan playlist mudah gila nak masuk. Dah tamat separuh masa pertama dan kalau hangpa nak tahu kan, ni separuh masa pertama sejak Thomas Tuchel ambil alih Chelsea, depa kena 2-0 waktu first half. Dan dalam game ni, Leeds United terus mengekalkan cara permainan depa iaitu high pressing dan juga counter attack. Manakala Chelsea cuba menyelinap di bahagian kanan dan juga kiri, dan bila depa ni kena pressing tinggi, depa ni selalu buat long ball. Play-play macam Koulibaly, macam Thiago Silva terpaksa operatekan bola tu dekat bahagian wing kanan ataupun di bahagian wing kiri untuk memudahkan play depa dapat. Tapi macam biasa mat, bila play Chelsea pegang bola je, akan ada 3 orang paling kurang lah untuk membentuk triangle di sekeliling player tu. Bagi aku ni taktikal sangat bagus lah daripada Leeds United punya manager kan. Mesti ramai predict Leeds United ni akan tersingkir liga kan musim ni kan, sebab depa ni baru kehilangan 2 pemain utama depa macam Rafinha dan juga Calvin Phillips mat. Tapi yang tengoklah kan, jurulatih depa ni memang mantap mat. Taktikal yang cukup compact yang tak bergantung dekat mana-mana players. Semua pemain bekerja dan bergantung antara satu sama lain, membuatkan player-player Chelsea ni memang terkapal-kapal nak main dalam game ni. Dan nak menambahkan keburukan lagi kan, tengah-tengah Chelsea ni kalau nak attack kan Leeds United kan, tiba-tiba mereka ni kena gol ketiga mat, jaringan daripada Jack Harrison. Jack Harrison dalam game ni memang OP mat. Dan kemenangan Leeds United kat atas Chelsea ni agak menarik jugalah, sebab Leeds United ni telah menamatkan 8 perlawanan tanpa kalah depa. Dan lah kali depa menang dekat Chelsea tentu adalah pada tahun 2002 tak silap. Depa menang dengan skor 2-0. Tentu depa finish dekat tempat kelima liga. Dan Chelsea ni masih lagi tak give up, cuba memasukkan beberapa player, masukkan Ben Chilwell, masukkan Hakim Ziyech, keluarkan Mason Mount. Tapi tengah-tengah kalau nak attack ni kan, tiba-tiba Koulibaly kena kad merah pula mat. Dan bagi aku sentuhan Koulibaly dekat player Leeds United tu aku rasa tak patut dibuat pun, sebab tentu player Leeds masih lagi jauh daripada kotak penalti. Dan aku rasa kalau dia lepas tu mungkinlah bahaya juga kan. Tapi aku rasa tindakan Koulibaly tu adalah tindakan kurang bijak lah kan mat. Sebab bila kawan tu kena kad merah kan, membuatkan Chelsea ni susah lagi lah nak comeback kan. Walaupun memang kena 3-0 tu memang susah gila nak comeback, tapi dengan bermain dengan 10 orang pemain kan, mungkin mereka ni akan kena gol keempat. Tapi nasib baiklah kena sampai 3 biji je. So itulah aku rasa Chelsea memang perlukan seorang striker, sebab dapat nampak sangat tumpul dalam game ni. Raheem Sterling dan juga Kai Havertz memang nampak Chelsea ni main macam tanpa striker gila. Main tanpa striker tak apa. Janji jangan main macam nampak perlukan striker. Chelsea ni main macam nampak mereka ni perlukan striker. Mungkinlah panggil Lukaku balik kot. Tak. Sekejap jadi lagi lingkup. So kita masuk dalam perlawanan game Manchester City dengan Newcastle United. Ni El Clasico mat. Dalam perlawanan ni memang rancak gila mat. Mula-mula kita dapat nampak Manchester City yang control game. Manchester City memang dominate the game awal-awal ni, walaupun Newcastle United tetap membuat pressure yang tinggi dekat player-player Manchester City. Baru je perlawanan bermula kan, baru je Newcastle ni nak set up counter attack mereka kan, tiba-tiba Manchester City berjaya mendapatkan gol pertama mereka melalui jaringan Ilkay Gundogan. Gerakan yang cukup bagus daripada Bernardo Silva. Jaringan Gundogan tu memang betul-betul mengingatkan aku lah waktu jaringan Xavi dulu kan, waktu dia bawa ke dalam Pep Guardiola dulu. Lorongan bola daripada Andres Iniesta lebih kurang macam lorongan bola daripada Bernardo Silva. Dapat dekat Gundogan, Gundogan finish macam Xavi finish mat. So bila Manchester City leading 1-0, mereka ni cuba nak control game, tapi Newcastle United tetap tak putus asa, tetap buat pressing yang tinggi. Dan player-player midfield mereka memang agresif gila untuk membuat pressing. Dan barisan serangan mereka seperti Alan Saint-Maximin, Miguel Almiron dan juga Callum Wilson sentiasa bersedia untuk menyerang. Manchester City awal-awal ni memang bagus dalam segi defensif. Defensive shape mereka memang teratur. Agresif bila mereka kehilangan bola. Pemain-pemain macam Kyle Walker, macam Joao Cancelo selalu sangat rajin untuk merampas bola. Pemain-pemain seperti Rodri lagi memang agresif gila mat. Dan kalau mereka terlepas bola sekalipun, mereka ni akan buat offside trap, membuatkan player-player Newcastle United susah nak lepas mat. Dan dalam game ni kalau kita nak tengok kan, sebenarnya Manchester City ni boleh dapat gol banyak lagi yang tahu, tapi disebabkan seorang player ni lah, kawan Greenwood lah mat kan. Kawan Greenwood siapa lagi kalau bukan Phil Foden. Dia ni tamak betul lah mat dalam gini. Aku tak tahu lepas siapa, tapi first half je lah nampak tamak. Second half mungkin kuasa kena penampak Guardiola kan, dia dah start passing dekat Haaland lah. First half kita dapat nampak banyak gila chance yang patut diberikan kepada Haaland. Haaland tengah kosong tapi kawan dia nak finish juga. Foden ni tak tahulah pasal apa dia tamak ke. Mungkin dia jealous dengan Haaland, ataupun mungkin dia dah anggap dia tu sebagai superstar, tak mau passing kat orang lain. Itulah bagi aku rasa rugi gila. Sampai Guardiola pun kadang-kadang nampak fresh juga dengan performa Foden ni. Dan dalam game ni Newcastle agak bahaya, mereka ni agak berani, sebab mereka ni main highline lawan Manchester City. Dapat nampak lah bila tim-tim main highline lawan Manchester City memang selalu kena pangkap. Tapi midfield mereka ni memang agresif gila untuk merampas bola. Pemain-pemain seperti Joelinton, Bruno Guimaraes dan juga Joe Willock tentu memang agresif gila nak rampas bola. Kadang-kadang Alex Saint-Maximin pun akan turun membantu.
Dan bila mereka dapat bola je, mereka akan terus rushing naik ke atas. Dan yang menarik kita dapat nampakkan, Almiron dan Alain Saint-Maximin akan sama-sama berlari ke atas kalau Wilson ni akan cuba mengaburi bahagian pertahanan lawan. So membuatkan bila tiga-tiga ni lari naik atas, membuatkan pertahanan ni tak tahu nak kawal yang mana. Dan secara perlahan tapi pasti, tiba-tiba Newcastle United mereka ni start slow-slow control game. Dan high pressing mereka ni nampak semakin berjaya. Sebab kita dapat nampak player-player Manchester City mula tak keruan, mula kalut bila pegang bola, mula hilang bola dengan mudah. Dan player-player Newcastle United mereka ni bertubi-tubi buat serangan kepada kubu Manchester City. Dan akhirnya berjaya juga dapat gol daripada jaringan daripada Almiron. Mula-mula gol tu kata offside mat, aku tengok tang mana salah offside kan. Ederson pergi angkat tangan kata kena tangan Almiron kan, padahal kawan tu skor guna lutut. Bila cek VAR balik, nasib baiklah gol. So satu sama. So kita dapat nampaklah Manchester City dah start goyang dah kan. Dan Newcastle United terus menggadangkan serangan mereka melalui Alain Saint-Maximin dan Miguel Almiron. Dua player ni kan, aku rasa kalau lawan MU mat, Dalot dengan Shaw memang tercirit lah nak ligan mereka ni kan. Memang laju, memang skillful. Aku tak tahulah pasal apa Saint-Maximin ni tak dipanggil oleh skuad Perancis kan. Memang padu performa dia dalam game ni. John Stone dan juga Kyle Walker yang laju tu pun kadang-kadang termakan juga dengan gelecekan daripada Saint-Maximin ni. Memang lincah mat. Miguel Almiron ni memang gunakan speed dia cukup bagus dalam game ni. Sebelum ni kita dapat nampak dah potensi Almiron dengan Saint-Maximin ni, tapi tak digunakan dengan baik oleh jurulatih sebelum ni. Dan Saint-Maximin dan Miguel Almiron ni memang betul-betul digunakan dengan sangat baik oleh Eddie Howe. Dan serangan bertubi-tubi akhirnya berjaya membuahkan hasil bila Callum Wilson berjaya menjadikan gol. Semua daripada gerakan Alain Saint-Maximin lah. Bila dah leading 2-1, Newcastle United masih lagi mengadakan serangan dan Manchester City dah nampak semakin tak keruan mat. Sampailah tamat separuh masa pertama kan, Newcastle United leading 2-1. Lepas tu aku nak contohkan lah kan, aku nak luah sikit lah mat kan. Time tu nak tengok bola tau, tengok Manchester City lawan Newcastle lah kan. First half okey, tiba-tiba nak masuk second half, tiba-tiba TV aku problem mat. Tak tahulah pasal apa, tiba-tiba tak boleh tengok. Sampai aku kena tengok kat phone lah, carilah app apa-apa kan, nasib baik jumpa juga. Dan tu frah jugalah mat, sebab aku terlepas gol Kieran Trippier tu. Gol Kieran Trippier tu memang mantap mat, free kick dia full memang mantap lah. Dan macam kita tahu kan, kemahiran Kieran Trippier ni memanglah kita tahu hebat daripada segi free kick. Dan dia telah buktikan dalam game ni, memang mantap mat free kick dia. Tapi Newcastle United mereka telah buat kesilapan besar selepas mereka leading 3-1 ni. Kesilapan apa tu? Mereka telah mengendurkan serangan mereka dan mereka telah slowkan tempo permainan mereka. Mereka ni dah tak agresif dah macam awal. Kita tak tahulah penat ke ataupun Eddie Howe punya taktik suruh mereka ni sit deep ataupun parking bus. Tapi taktikal tu lah yang membuatkan Manchester City ni mereka start dapat tune balik mat. Daripada ketinggalan 3-1, Manchester City berjaya comeback melalui jaringan Erling Haaland. Lepas tu tiba-tiba jaringan daripada Bernardo Silva pula. Tak sampai 5 minit Newcastle United dibolosi 2 gol dan 3 sama. Lepas tu tiba-tiba daripada Newcastle control game, tiba-tiba Manchester City mula dominate the game sampai habis game mat. Newcastle United aku tak tahulah, mereka ni macam masuk dekat default setting balik lah, ataupun player-player mereka mungkin kepenatan sebabkan mereka ni tetap main high pressing dan high tempo game daripada awal sampailah separuh masa pertama tamat dan sampai awal separuh masa kedua. Play-play macam Almiron, macam Saint-Maximin, mereka dah tak buat larian dah. Adalah juga buat larian tapi tak banyak, dan tak banyak support daripada play-play lain, membuatkan serangan Newcastle ni mudah sangat dipatahkan oleh Manchester City. Dan lepas tu lah serilah 3 sama. Bagi aku memang poin yang patut layak lah untuk dapat daripada Manchester City dan juga Newcastle United. Sebab Newcastle United memang memainkan cara permainan bola sepak yang sangat bagus dalam game ni kan. Dan aku rasa sangat rugilah kalau mereka ni tak dapat sekurang-kurangnya 1 poin. Ish dah main elok-elok macam tu kan, tiba-tiba kalau kena 4-3 dengan MC mau tak koyak mat. Permainan Newcastle United dalam game ni memang betul-betul mantap, memang betul-betul padu. Mereka ni tak menunjukkan mereka ni takut dengan Manchester City, tapi kesilapan sikit lah mungkin dah patut dipelajari oleh Eddie Howe nanti. Sebab bila mereka dah leading 3-1, mereka ni main defend. Sebab hang pernah dengar tak Sir Alex Ferguson bercakap, the best defending is attack. Maksudnya cara hang nak bertahan dengan sangat baik adalah membuat serangan. Membuatkan bahagian-bahagian serangan lawan ni mereka tak sempat nak serang sebab mereka terpaksa bertahan. Dan Manchester City pun layak dapat poin dalam game ni sebab mereka ni konsisten memainkan permainan yang world class walaupun mereka ni dibolosi sampai 3 gol. Ketinggalan 2 gol di belakang. Aku rasa kalau MU tu dah koyak dah. Tapi MC masih lagi cool, masih lagi bermain seperti biasa. Tunggu peluang dan cari ruang. Dan akhirnya mereka dapat juga 1 poin. Walaupun 1 poin tapi 1 poin ni sangat berharga lah. So itulah video kali ni. Apa yang nak komen pasal 4 game yang telah berjalan ni kan? Dan jangan lupa tinggalkan komen kat bawah. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe Pala Bola News. Okay, kita dah menghampiri 10,000 subscriber. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.